Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, bertarik 13 Mac, Ismail Sabri disiasat oleh SPRM berkaitan dengan berita yang sudah kita tahu, yaitu berkaitan dengan penemuan RM177 juta melibatkan nama Ismail Sabri. Jadi akhirnya siasatan dijalankan terhadap Ismail Sabri. Akhirnya, saudara-saudara, setelah siasatan daripada lebih kurang 9 pagi sehingga jam 3 petang, bertarik 13 Mac. Nah, ini satu pengakuan terkini Ismail Sabri yang pasti mengejutkan ramai. Ismail Sabri dalam satu kenyataan, saya akan beri kerjasama hingga siasatan selesai. Mungkin ramai yang tertanya-tanya apa yang akan berlaku kepada Ismail Sabri setelah beliau selesai siasatan pada 13 Mac hari ini. Nah, adakah ramai yang bertanya, adakah Ismail Sabri boleh didakwa di mahkamah? Adakah beliau berisiko untuk masuk penjara, berisiko untuk ditangkap? Nah, semua ini menjadi persoalan sehingga pada keputusan yang sahih, adakah beliau benar-benar bersalah ataupun tidak? Berdepan siasatan SPRM, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri menyatakan komitmen untuk terus memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa sehingga siasatan selesai. Hari ini saya telah hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan. Saya akan terus memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa sehingga siasatan selesai, katanya dalam kenyataan media ringkas. Kenyataan itu dikeluarkan selepas dia memberi keterangan bagi membantu siasatan, kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengannya. Malaysia kini melaporkan Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Beira tiba di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada 9.45 pagi. Difahamkan proses siasatan terhadap Ismail Sabri berlangsung lebih 4 jam dan tamat pada jam 3 petang. Ismail Sabri dijangka hadir sekali lagi memberi keterangan esok, yaitu pada 14 Mac. Jadi saudara-saudara, siasatan terhadap Ismail Sabri pada 13 Mac hari ini belum selesai dan akan disambung pada hari Jumaat. Persoalannya, adakah siasatan terhadap Ismail Sabri ini terlalu panjang sehingga perlu disambung lagi, tambah lagi pada hari Jumaat? Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, kalau benarlah Ismail Sabri ini terlibat dengan rasuah, terpalit dengan rasuah, adakah dengan ini UMNO akan sekali lagi hilang satu lagi ahli parlimennya? Jadi kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita teruskan di dalam isu panas hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Ada obat gout, obat gastrik, terutamanya di musim puasa dan menjelang raya nanti. Ini adalah antara obat yang paling laris. Jadi saudara-saudara, ada beberapa produk yang lain. Anda boleh lihat harga sangat berpatutan, sangat murah. Anda boleh klik order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan. Setelah beberapa siri skandal rasuah yang kita dengar yang melibatkan beberapa nama besar, rupanya dalam satu tulisan ini daripada Syabuddin Husin, skandal rasuah Sabah, ujian sebenar buat PMX. Dalam beberapa kes rasuah yang berjaya digeledah, sebagai contoh yang melibatkan Muhyiddin dan Ismail Sabri, Perdana Menteri sering diberi pujian yang melangit atas kejayaan tersebut. Begitu juga dalam kes Tun Naim Zainuddin dan anak-anak Tun Mahathir yang disiasat kerana didakwa mengumpul kekayaan luar biasa sehingga membawa kepada pengisytiharan harta
para penyokong kerajaan Madani juga tidak henti-henti memuji Perdana Menteri. PMX terbaik, PMX terbaik, PMX terbaik. Inilah ungkapan kerap diulang sebagai tanda puji-pujian dan sanjungan terhadap PM. Tetapi kalau kita teliti, semua kejayaan tersebut adalah terhadap mereka yang tidak lagi berkuasa atau sudah hilang kuasa. Malah sebahagiannya merupakan musuh politik kepada pendiri kerajaan yang sedang memegang kuasa. Meskipun usaha tersebut masih boleh dibanggakan, namun ia umpama minum kopi tanpa gula, enaknya kurang terasa. Sejak beberapa bulan lepas, muncul isu rasuah menggemparkan negara melibatkan sejumlah adun Sabah, termasuk Ketua Menteri Haji Jinur. Terbaru, Spikudun Sabah juga terkait sama dengan dakwaan rasuah itu, sehingga ada gesaan terhadap Spikudun Sabah untuk letak jawatan daripada parti warisan. Itu adalah tambahan daripada saya. Kita teruskan. Semua kes rasuah didedahkan melalui pendedahan bersiri-siri rakaman video yang direkam oleh seorang pemberi maklumat yang terlibat secara langsung dalam amalan rasuah itu. Bagaimanapun, siasatan SPRM ternampak agak perlahan dan pemberi maklumat juga nampaknya enggan diberi perlindungan sebagai saksi. Akhirnya, selama beberapa bulan, meski pelbagai desakan muncul yang mahu siasatan dilakukan, tiada apa-apa tindakan yang kedengaran. Pemberi maklumat berkenaan menyerahkan keseluruhan rakaman video kepada LFL untuk dipanjangkan kepada SPRM bagi tindakan seterusnya. Dalam hal ini, berikutan bukti penuh telah diberikan kepada SPRM. Agensi anti rasuah itu dari segi logiknya sudah boleh memulakan tindakan. Hakikatnya, kes rasuah melibatkan adun Sabah menjadi bolan ramai ini adalah ujian sebenar kepada PM dalam ketegasannya memerangi rasuah. Ini kerana ia melibatkan mereka yang bukan saja sedang berkuasa, tetapi juga memberi sokongan kepada pembentukan kerajaan Madani. Harap-harap PM dapat segera bersuara mengarahkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa kompromi dengan secepat mungkin. Dan mudah-mudahan akhirnya ungkapan PMX terbaik tidak hilang ditelan adanya kepentingan lain yang lebih seronok mahu dijaga. Syabudin, 11 Mac 2025. Saudara-saudara, ada di sini PMX akan bertindak terus menyerang Haji Ji ataupun bertindak memberikan amaran, yaitu mungkin memecat Ketua Menteri Sabah ataupun beberapa adun yang terlibat. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku.